Kajian kes ni melibatkan seorang pekerja yang menjadi mangsa di sebuah bank di Malaysia. Mangsa ni merupakan seorang pekerja yang sangat cemerlang dan mempunyai prestasi kerja yang baik lah. Mulanya kerja ni apabila mangsa mula dipindahkan daripada bahagian callback kepada bahagian entry data, di mana bahagian data entry ni mempunyai skop kerja yang sangat mencabar, tetapi mangsa dapat bertahan bersama dengan kawan-kawannya dengan belajar pelbagai perkara baru daripada pengalaman dengan rakan sekerjanya. Namun setelah mangsa melakukan masa dengan kawan sekerjanya, dia mula sedar beradanya isu ataupun berlakunya ketidakselesaan yang dibangkitkan oleh rakan sekerjanya, di mana rakan sekerjanya mula melayaninya dengan cara yang kasar, dengan melontarkan kata-kata kesat disebab berkaitan dengan tugasan yang dilakukan oleh mangsa. Dan perkara tersebut bukan juga dilakukan secara berharapan dan juga menjadi topik di dalam ruangan chat grup WhatsApp. Dan selain itu juga, setiap cadangan yang penyelesaian yang diberi oleh mangsa ditolak keras oleh penyedia, dan penyedia menyatakan bahawa setiap idea yang diutarakan perlu mendapat kelulusan, walaupun perkara tersebut tidak digariskan dalam prosedur dalam standard prosedur SOP dekat syarikat tu. Dan menyebabkan perkara tersebut menyebabkan masa rasa kecewa lah, sebab dia tak ada sokongan daripada mana-mana pihak, dan bantuan daripada mana-mana pihak. So bila dia sedar perkara tersebut dia dah menjadi sasaran buli di bahagian tersebut, jadi dia mengutarakan dan melaporkan isu tersebut kepada ketua jabatan. Namun tindakannya dengan mengutarakan isu itu kepada ketua jabatan tidak menjadi layanan ataupun tidak dihiraukan oleh ketua jabatan. Selain itu, ketua jabatan cuba untuk selesaikan isu mangsa, namun dengan cara memindahkan mangsa ke bahagian yang sebelum ni, iaitu callback. Namun walaupun mangsa telah dipindahkan ke bahagian yang sebelum ni, malah dia juga tetap mengalami perkara ataupun masalah yang sama, di mana pada bahagian tersebut penyedia cuba meminta mangsa supaya fokus kepada macam mendesak klien lah, mendesak mangsa supaya hantar email tu kepada petugas di bahagian callback pada awal pagi. So akibat daripada kejadian tersebut telah menyebabkan keadaan mental dan fizikal mangsa lebih tertekan dan kecewa lah, sehingga pengurusan tertinggi di bank tu, di organisasi tersebut memutuskan untuk memberhentikan perkhidmatan mangsa dan tiada tindakan yang diambil pun ke atas penderaan yang berlaku kepada mangsa. Mangsa yang terlibat dengan masalah di organisasi bernama Tiva, di mana Tiva ni mula bekerja di bank tu bermula di bahagian operasi, itu pada bahagian callback, dan Tiva ni dikenali seorang pekerja yang mempunyai bakat, di mana dia mempunyai kelayakan akademik yang tinggi dan mempunyai kemahiran personality yang luar biasa lah, dan seorang yang bermotivasi tinggi, mudah untuk menerima pengetahuan baru. Dan pada permulaannya, kehadiran Tiva ni sangat disambut baik oleh rakan sekerjanya. Namun dia mula mengalami isu apabila dia dipindahkan daripada ke bahagian data entry, di mana rakan sekerjanya mula tidak berpuas hati terhadap prestasi kerja Tiva. So apabila berlakunya ketidakpuasan hati rakan sekerja dan penyedia kepada Tiva, mula Tiva melaporkan isu tersebut kepada ketua jabatan. Namun laporan yang dibuat oleh Tiva tidak dihiraukan oleh ketua jabatan. So walaupun ketua jabatan telah berbincang untuk dengan memindahkan Tiva ke bahagian yang sebelum ni, namun isu tersebut tidak kehabisan lah. Ia berterusan sehinggalah Tiva dibuang kerja. Antara masalah yang berlaku di tempat kerja adalah masalah buli dan juga masalah tingkah laku dianiaya.
Masalah buli berdasarkan daripada kes Tiva ni, di mana rakan sekerjanya telah melontarkan kata-kata negatif kepada Tiva, di mana niat mereka hanya untuk sebagai gurauan, tapi sebenarnya mereka ingin menjatuhkan semangat Tiva. Mereka bukan sahaja mengatakan secara barapan dengan melontarkan kata-kata negatif itu, malah juga menjadi topik hangat yang dibincangkan rakan sekerjanya di laman grup WhatsApp lah. Selain itu, dari segi masalah tingkah laku dianiaya mana dapat lihat berdasarkan daripada penyelirnya. Semasa Tiva memberi cadangan idea, penyelirnya tak menerima idenya, malah menyatakan yang idea dia tu perlu mendapat kelulusan daripada rakan sekerjanya. Selain itu, Tiva juga dianiaya apabila ketua jabatannya tidak mengambil tindakan berkaitan dengan isu yang Tiva laporkan lah, berkaitan dengan isu yang dibuli apa sebagai. So, masalah yang dilaporkan juga tak dapat diselesaikan oleh ketua jabatan dengan cara yang sepatutnya. Jadi dapatlah kita lihat berdasarkan dua isu ni memang berlaku dan dialami oleh Tiva semasa bekerja di tempat kerjanya. Intervensi yang dilakukan oleh organisasi ini apabila isu ini timbul adalah yang pertama, Tiva rasa agak kecewa apabila pihak pengurusan atau pihak atasan memutuskan untuk menekan Tiva supaya berpindah ke jabatan lain yang tidak sesuai dengan latar pendidikan Tiva dan juga pengalaman kerja Tiva. Dan selain itu, pihak organisasi juga ataupun penyelia ini tidak mengamalkan layanan yang adil dalam kes ini apabila mereka mengakui bahawasanya kes itu ada tetapi tidak mengambil tindakan yang sewajarnya lah. Dan yang ketiga adalah pihak atasan juga mendorong Tiva sehingga membuat tawaran secara sukarela meletakkan jawatan atau diberhentikan kerja tanpa melakukan pemeriksaan yang sewajarnya. Dan yang terakhir adalah pihak pengurusan tertinggi ini telah memutuskan untuk memecat perkhidmatan Tiva dan perkhidmatan kerjanya dan tiada tindakan diambil terhadap orang yang mendera Tiva tersebut. Okey, saya Nurliza binti Haris akan menilai keberkesanan intervensi yang telah dilakukan oleh organisasi ini, di mana pihak pengurus atasan telah memutuskan untuk menekan Tiva supaya berpindah ke jabatan lain yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan tidak sepadan dengan pengalaman bekerjanya. Intervensi ini adalah tidak wajar dilakukan kerana ia boleh membawa kepada penganiayaan pekerja walaupun tujuannya adalah untuk membantras buli di organisasi tersebut. Hal ini kerana perpindahan ke jabatan lain yang tidak sesuai dengan latar pendidikan pekerjanya membuatkan tekanan kepada pekerja dan sekaligus boleh membuatkan prestasi pekerja itu menurun. Buli di tempat kerja dan pengurusan tingkah laku yang dianiayai boleh memberi kesan yang negatif kepada pekerja sama ada dari segi psikologi atau fizikal. Okey, menurut surat perkeliling perkhidmatan, pertukaran dalaman ialah perpindahan seseorang pegawai yang telah diluluskan oleh ketua jabatan atau pegawai yang telah berkuasa secara bertulis oleh ketua jabatan ke jabatan yang gradenya sama dengan grade hakiki agensi tersebut. Okey, ini membawa maksud bahawa pertukaran perlulah mempunyai pengalaman dan pendidikan yang sama untuk dipindahkan kepada agensi yang baru. Oleh itu, jelas bahawa intervensi ini tidak wajar dilakukan oleh organisasi itu kepada pekerja ini. Okey, untuk intervensi kedua di mana pengurus tertinggi telah memutuskan untuk memecat perkhidmatan kerjanya dan tiada tindakan diambil terhadap pembuli. Okey, tindakan ini tidak wajar dilakukan dan merupakan tindakan berat sebelah kerana hanya sebelah pihak sahaja diambil tindakan tanpa membuat pertemuan damai dari kedua belah pihak sebelum mengambil tindakan ini. Okey, hal ini kerana prestasi Tiva dalam organisasi ini adalah dalam keadaan cemerlang
dan disebabkan pembulian yang berlaku di organisasi ini membuatkan prestasi tiba ini menurun. Okey, menurut Profesor Madya, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Muzaffar Shah Melo berkata, isu atau masalah pembulian di tempat kerja ini tidak boleh dipandang remeh dan perlu diambil berat. Okey, adalah penting supaya setiap tempat kerja bebas daripada isu pembulian pekerja. Okey, oleh itu jelas bahawa intervensi yang telah dilakukan oleh organisasi ini merupakan tindakan yang menyebabkan trend pembulian ini akan berterusan dari semasa ke semasa dan pembuli itu dalam keadaan selesa. Dengan wujudnya intervensi ini, ia boleh mengganggu produktiviti organisasi ke arah yang lebih baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisha Zuani binti Sulimi akan meneruskan tentang penilaian keberkesanan intervensi yang telah dilakukan pada jurnal tersebutlah. Okay, intervensi yang seterusnya adalah penyelia tidak mengamalkan layanan adil dalam kes ini. Pihak pengurusan yang lebih tinggi mendorong tiba sehingga membuat tawaran secara sukarela meletakkan jawatan atau diberhentikan kerja tanpa melakukan pemeriksaan yang wajar mengenai puncanya. Okey, tindakan ini adalah tindakan yang tak wajar sebab yang kita highlightkan adalah pemeriksaan tanpa melakukan pemeriksaan yang wajar mengenai puncanya. Tindakan yang diambil merupakan sebuah tindakan yang tidak fokus kepada kebajikan pekerja kerana tidak adil kepada kedua belah pihak dan tidak sepatutnya berlaku kepada sebuah organisasi. Menurut mahkamah, keputusan yang diperoleh oleh mahkamah melalui kes Workmen of Multiple Sugar Factory di India telah menyatakan bahawa sekiranya majikan gagal mengadakan siasatan sebelum memecat pekerja, majikan berkewajipan untuk memberi alasan dan justifikasi di atas tindakan itu dan di mahkamah tribunal. Hal ini membawa bukti bahawa tindakan majikan tiba adalah tidak wajar dilakukan kerana siasatan dalaman perlulah dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Hal ini bagi membolehkan kedua-dua belah pihak untuk mendapat keadilan sepenuhnya oleh sesebuah organisasi itulah. Jadi ini membuatkan keadilan diperoleh oleh kedua-dua belah pihak. Cadangan intervensi baru dalam menangani buli di tempat kerja. Jadi seperti yang kita tahu, sudah semestinya pihak organisasi berperanan dalam memberi respon yang sewajarnya jika terdapat situasi atau isu buli yang berlaku di sesebuah organisasi. Jadi antara intervensi yang baru dicadangkan adalah dengan mewujudkan pihak pengantara atau pihak ketiga. Pihak ketiga ini dimaksudkan di mana seseorang individu yang mempunyai profesionalism ataupun sertifikat dalam menguruskan isu di setting organisasi, contohnya daripada perunding luar seperti kaunselor ataupun agensi daripada human resource syarikat itu sendiri. Jadi proses perundingan antara pelaku ini dengan mangsa adalah melalui pihak pengantara di mana contohnya sebagai pihak pengantara boleh mengumpulkan pihak yang membuat pelaku dan mangsa itu sendiri dalam satu tempat bersama pihak pengantara, kemudian mendalami situasi yang dibincangkan iaitu isu buli, di mana dengan mengenal pasti situasi tersebut macam mana berlaku, berpunca daripada apa. Jadi pihak pengantara perlu mengenal pasti aspek-aspek tersebut dan kemudian pada perbincangan seterusnya menekankan perhubungan tentang here and now, iaitu perhubungan masa kini dengan memastikan isu yang dialami, isu yang sudah dibincangkan itu berkait dengan masa hadapan. Oleh itu, pihak pengantara sangat pentinglah dalam menjadi pengantara antara pelaku dengan pemangsa buli
untuk mendalami isu tersebut dengan lebih teliti. Jadi ini berkait dengan isu kajian kes yang ditunjukkan di mana pihak atasan kerja Ativa iaitu Ketua Jabatan Ativa mengarahkan Tiva berpindah ke bahagian asal tempat kerjanya tanpa mengutamakan situasi Tiva alami. Hal ini berlaku kerana ketiadaan jabatan yang khusus untuk utamakan kebajikan pekerja. Oleh sebab itu, intervensi kaunseling juga dibuat oleh individu sama ada pemangsa iaitu pelaku atau mangsa itu sendiri dengan mengutamakan keseimbangan emosi, tingkah laku dan pemikiran untuk individu tersebut lebih fully functional seperti sedia kala. Hal ini bagi meningkatkan lagi kesediaan mental dan fizikal mereka dalam meneruskan pekerjaannya dengan lebih baik. Selain itu, penambahbaikan dalam gaya kepimpinan juga merupakan satu intervensi yang penting di mana hal ini bermatlamat untuk mengubah tingkah laku yang perlu diketengahkan seperti buli di mana kepada tingkah laku yang lebih positif lah. Jadi ini menunjukkan bahawa gaya kepimpinan ini berperanan penting lah dalam mengatasi isu buli di tempat kerja. Jadi kebajikan pekerja melalui langkah ini, kebajikan pekerja dapat diutamakan malah dapat meningkatkan lagi pentadbiran ke arah yang lebih berkesan. Jadi kajian kita dapat kaitkan dengan kajian kes di mana Ketua Jabatan Tiva menunjukkan kepimpinan yang sangat low iaitu walaupun laporan isu buli ini dibuat sendiri oleh mangsa iaitu Tiva, namun Tiva masih lagi menerima arahan yang tidak baiklah, yang tidak sepatutnya dilakukan di mana Ketua Jabatan hanya berdiam diri dan mengabaikan sehingga isu ini sebenarnya berterusan. Jadi sebab itu gaya kepimpinan perlu ditambah baik dari aspek interaksi bersama staf lain, contohnya dengan mendekatkan lagi jarak tempat duduk pekerja dengan pemimpin, di mana hal ini sebenarnya boleh membuka ruang untuk pemimpin turut meneliti keadaan semasa pekerja lain di samping menunjukkan tingkah laku yang adaptif lah untuk dicontohi oleh staf-staf lain. Dengan itu, kemungkinan pekerja akan lebih merasai kebersamaan dan berkongsi tafsiran yang sama dengan tingkah laku yang lebih positif. Jadi hal ini dapatlah melalui gaya kepimpinan melalui menekankan aspek interaksi iaitu dari aspek komunikasi, pergaulan dengan pemimpin sebenarnya dapat menekankan dan meneguhkan lagi isu buli yang berlaku di setting kerja di mana penelitian dari jarak dekat oleh pemimpin sebenarnya mampu menangani isu buli tempat kerja kerana situasi-situasi yang berada di hadapan pemimpin tersebut sebenarnya dapat memberi satu faktor atau punca pekerja lain membuat tingkah laku yang lebih positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain Afifah, memegang nombor matrik S55529, ingin menerangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan cadangan intervensi baru yang boleh diterapkan untuk menangani isu buli di tempat kerja. Antara intervensi yang boleh dilakukan dalam organisasi ialah melakukan kempen dan program, yang mana kempen dan program ini bertujuan untuk membendung masalah buli dalam kalangan pekerja secara sistematik dan berkesan.
Untuk mendapatkan keberkesanan yang tinggi, pihak organisasi perlu melaksanakan kempen dan program secara kreatif dan inovatif demi merangsang dan menarik minat pekerja untuk menyertainya. Oleh itu, melalui intervensi ini, pekerja iaitu pembuli dapat tingkatkan kesedaran berkaitan dengan buli dan cuba untuk kurangkan atau mengubah tingkah laku buruknya itu. Intervensi seterusnya ialah teknik pemodelan, yang mana teknik ini bertujuan untuk memudahkan individu melakukan pengubahsuaian terhadap tingkah lakunya. Melalui teknik ini juga, pekerja iaitu mangsa buli dapat memperoleh celik akal melalui tindakan dan pengalaman yang diperoleh daripada modelnya itu. Pelaksanaan model ini ialah dengan cara pekerja iaitu mangsa buli mengikuti cara-cara yang telah dilakukan oleh model dalam menangani isu buli ini. Jadi dengan pengetahuan ataupun tindakan yang dilakukan oleh model tersebut sedikit sebanyak dapat membantu mangsa untuk berhadapan dengan isu yang dialaminya iaitu buli di tempat kerja. Melalui intervensi ini, ia dapat mendorong pekerja untuk atasi isu buli dengan melakukan perubahan ke atas dirinya. Dan dalam masa yang sama, sekiranya pekerja iaitu mangsa buli dapat mengatasi isunya secara baik dan bijak, ia dapat mengelakkan lagi daripada berlakunya pengulangan berkaitan dengan isu buli ini di tempat kerja. Refleksi mengenai tugasan ini, apa yang kita orang pelajari daripada tugasan ini adalah dan yang pertama sekali adalah tentang bagaimana idea untuk mendapatkan isu untuk tugasan ni lah. Jadi isu kita orang adalah tentang buli di tempat kerja. Jadi bagaimana kami mendapatkan idea untuk mendapatkan isu ini adalah melalui perbincangan dan pembacaan kajian-kajian lepas. Yang paling penting sekali adalah kami melakukan perbincangan bersama-sama tanpa ketiadaan seorang ahli pun. Dan yang seterusnya adalah kupasan idea baru, iaitu kami memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, iaitu kami menggunakan segala jenis website seperti Scopus, Google Scholar dan perpustakaan Sultanah Zahirah sendiri. Kami mencari di seluruh website-website dan juga di perpustakaan. Kami mencari di segala jenis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada lah. Okey, seterusnya perkembangan idea. Perkembangan idea ni adalah apabila kami telah pun jumpa satu isu dan juga kami berbincang bersama-sama bagaimana untuk mengembangkan lagi isu dan tugasan yang kami lakukan ni supaya kami lebih jelas tentang kupasan isu dan juga kajian tersebut. Okay. Seterusnya adalah kami mendapatkan kata sepakat setelah kami jumpa kajian lepas case study tersebut. Kami berbincang terlebih dahulu untuk mendapatkan kata sepakat supaya kami tidak berlaku kesalahfahaman ataupun kesemua ahli kumpulan lebih jelas dengan tugasan yang kami akan buatlah. Okay, seterusnya terbuka terhadap perubahan. Terbuka terhadap perubahan ni adalah sangat penting hal ini kerana kami ingin melakukan tugasan yang terbaik. Jadi kami melakukan tugasan dengan melakukan pertama kali kami melakukan draft dan juga berbincang terlebih dahulu bersama pensyarah, dan bila pensyarah memberi teguran, kami terima dan juga membuat perubahan supaya tugasan yang kami buat ni adalah tugasan yang paling terbaik lah. Okay. Seterusnya adalah masalah apabila kami melakukan tugasan ini. Masalah yang kami dapat adalah iaitu cabaran jugalah sebenarnya, iaitu yang paling mencabar sekali adalah untuk mencari jurnal yang berwasik. Kadang-kadang kami dah jumpa jurnal tapi jurnal tersebut tidak mendapat nombor ISSN dan juga tidak berwasik lah, dan juga seterusnya kami mendapat masalah dalam mendapatkan kajian kes berkaitan tingkah laku di industri. Banyak jurnal yang menulis kajian kes, tetapi untuk mencari spesifik di industri itu adalah sangat sukar,
Dan seterusnya, masalah seterusnya adalah untuk mendapatkan sokongan daripada jurnal tentang isu tersebut. Iaitu isu buli ni, untuk mendapatkan jurnal tentang isu buli di tempat kerja tu agak sukar lah. Jadi itu sahaja daripada saya.